Hello, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Taufik Ismail, market analis daripada GKFX Prime. Jadi untuk analisa teknikal mingguan kita pada minggu ini ataupun minggu hadapan lah, iaitu pada 14 bulan 9 hingga 18 bulan 9. Jadi untuk kita tengok analisa pada kita pada minggu lepas dahulu. So apabila klik di sini kita dapat lihat bahawa analisa kita untuk mengatakan bahawa trend ke arah menurun tak berapa tepat lah untuk USD Index. So tepi sini kita dapat lihat bahawa USD Index di sini dia pecah ke atas kita punya trend line dan dia cuba menguji ke atas untuk memecah lagi tinggi, tapi juga tidak berjaya. So nampak sini zone resistance kita ke atas ini masih lagi bertahan untuk setakat inilah. So maknanya trend line ini dah tak tepat, so kita boleh buangnya semuanya sekali. Cumanya kita punya SNR tu masih lagi boleh diguna pakai lah, masih lagi berkesan, masih lagi valid lah. So di sini untuk analisa kita sekarang, most probably majoritinya kita menganggap market masih lagi dalam keadaan sideways ataupun mendata lah untuk masa ini. Walau bagaimanapun, sekiranya harga sekali lagi berjaya memecah ke atas dan menguji zone bagaimana zone support, zone resistance menjadi support di sini, dan kemungkinan besar harga untuk pantul balik naik ke atas itu sangat tinggi lah. So mana di sini terdapat lihat bahawa harga ni ada tempat entry untuk kita masuk entry buy lah. Tapi sekiranya harga tak berjaya mencak ke atas, kemungkinan besar untuk minggu hadapan harga akan kembali menjadi sideways market lah di dalam zone yang kita lukis ni, zone SNR ni. So overallnya kita hanya perlu tunggulah. So tapi sekiranya harga pecah ke atas lah, katakan harga pecah ke atas yang mana zone resistance menjadi zone support yang baru, so maka kita kena lukis lah di mana tempat untuk resistance kita yang seterusnya. So resistance sebenarnya agak dekat sebenarnya, kita tengok kat sini mana tak ada yang tempat lain. So ini adalah tempat paling dekat untuk kita tandakan zone resistance yang seterusnya. So kemungkinan besar harga hanya akan katakan berlega-lega lah kalau dia pecah atas dalam zone inilah sebelum dia kembali pecah lagi ke atas lah untuk terus naik. Itu overallnya untuk kekuatan USD Index pada minggu hadapan lah untuk setakat ini. Untuk Euro USD pula, mana sini trend line kita kata nak kata pecah pun tepat pun tak juga sebenarnya, sebab dia agak pecah kawan, tapi harga kembali masuk ke dalam trend line dan trend line masih lagi maknanya momentum ataupun pergerakan market masih lagi menyokong trend line kita menaik, itu lukis pada minggu lepas lah. Dan tengok di sini pada minggu lepasnya harga pecah ke bawah trend line tapi tak berjaya memecah ke bawah kita punya support dan terus pantul balik naik ke atas dan continue untuk naik ke atas lah. So tengok sini dia pantul sekali lagi dekat trend line, so maknanya trend line dia masih valid lagi, so kita akan kekalkan trend line tersebut lah. So analisa kita untuk Euro USD masih lagi sama lah, harga akan continue naik secara perlahan di dalam zone yang kita tandakan ini. So maknanya position kita hanya akan buy ke bawah ni lah, dan mungkin kita akan sell juga sedikit ke atas ni kalau boleh. Tapi sekiranya harga pecah lagi tinggi, sekiranya harga pecah pada zone 1.2 ni, maknanya kemungkinan besar harga untuk terus naik itu sangat tinggi lah. Ni untuk Euro USD. Untuk GU pula, kita nampak sini bahawa movement dia totally berlainan dengan apa kita ramalkan lah. Biasanya EU dengan GU ni dia akan mempunyai momentum yang sama, tapi sini kita lihat bahawa GU dan EU mempunyai momentum yang jauh berbeza. Ini mostly disebabkan oleh berita pasal Brexit lah, yang mana kemungkinan besar untuk non-deal Brexit berlaku tu sangat tinggi, menyebabkan GBP menjadi sangat lemah, dan USD mengambil kesempatan ini untuk terus menguat lah dalam pasangan GU ini. So analisa kita totally salah, so kita boleh padam semua ni. Trend line kita pun salah, trend line ini pun salah, support resistance pun kita dah break ke bawah, so masa tu kita tanda support resistance yang baru lah. So kita boleh tanda sini, kita boleh dapat sini kita dapat lihat bahawa kita dapat tanda support yang baru di sini, resistance yang baru di sini kita dapat tanda kat situ. Dan satu lagi benda kita, resistance kita seterusnya adalah kat bawah ni pun boleh sebenarnya untuk kita tandakan. Satu lagi kita punya support kita di bawah ini. So overallnya untuk minggu ini, sekiranya momentum sama kuat lah antara buy dengan sell, kita akan anggap bahawa setakat ini harga akan terus bermain di dalam zone range inilah, mana zone sideways ni. Tapi sekiranya harga berjaya pecah ke bawah, katakanlah pecah ke bawah, so kita kena tanda satu lagi zone di bawah ni untuk kita tandakan kemungkinan besar untuk zone support seterusnya lah. Sekiranya harga break ke bawah, so kita akan tanda di bawah ini satu lagi zone yang mana harga mungkin berhenti. So dalam kes ini, sekiranya harga berjaya pecah ke bawah, kalau trend continue menurun, so kita nak
harga pecah dan retest balik sebelum continue menurun. So inilah tempat cantik untuk masuk buy, untuk masuk sell lah di sini. Tapi sekiranya harga kembali naik ke atas, mana trend mungkin akan berubah kepada uptrend balik. So tempat kita masuk adalah apabila harga di retest. Bila harga tak berjaya pecah, so mana kita continue dengan anggapan bahawa market berada dekat keseimbangan lah. Maknanya kita akan trade secara sideways market di dalam zone ini. So untuk overall untuk GU, kita pergi pada AUD USD pula. So di sini trend line kita pun sama jugalah. Trend line kita agak salah lah dari segi ramalan kita, tapi harga masih lagi menghormati ataupun masih lagi valid untuk kita punya SNR, kita punya zone lah. So continue lagi. So dalam kes ni kita anggap bahawa harga continue sideways, mana dia akan main naik turun di dalam zone yang kita tandakan ni, sehinggalah dia pecah salah satu side lah. So sekarang dia pecah ke atas, baru kita akan masuk buy dekat sini, dan sekarang dia pecah ke bawah, barulah kita masuk sell dekat sini. Tu untuk petanda kita lah. So kalau segi pecah ke bawahnya, kita kena cari untuk zone support dan resistance yang zone support seterusnya lah. So tanda kita zone support ni lebih kurang di area inilah. So area harga 0.7 0.70746. Satu lagi zone support kita di situ lah. Segera pecah ke bawah, segera pecah ke atas, kita nak cari resistance dia agak jauh lah. Sebab ini tak silap saya ni adalah resistance 2 tahun lepas. Ya, resistance 2 tahun lepas. So maknanya kita nak cari lagi next resistance kita. So lebih kurang di sini, di sini sangat ni. So lebih kurang di sini pun boleh, tapi dekat sangat pula. So overallnya jangan nak cari susah betul nak cari, tak nampak, kena besarkan sedikit. So lebih kurang actually di sini pun boleh lah, tak satu. Untuk zone seterusnya lah, untuk kita tandakan SNR kita walaupun agak jauh sedikit. Ok, so di situ. Ok, so itu zone seterusnya. Kalau kita dia naik ke atas, ini adalah tempat yang mana naik ke atas, mana atas ni adalah tempat resistance seterusnya lah untuk AUD USD. Walaupun bagaimanapun selagi tak pecah ke atas, kita anggap bahawa market masih lagi dalam keadaan sideways untuk masa sekarang. Tapi kalau tengok sebenarnya jika masa panjang yang sebenarnya trend adalah more kepada uptrend. Kita nampak bahawa movement dia walau perlahan tapi continue ke arah uptrend. So kita more fokus untuk mencari buy sebenarnya dalam kes ni sebenarnya. Kita boleh tengok kat situ trend dia makin meningkat. Untuk NU pun lebih kurang biasanya lebih kurang sama dengan AUD USD juga sebenarnya. So kat sini pun nampak sama juga, maknanya kita punya trend line dah pecah, kita punya support resistance pun dah pecah. Nampak sini ada break ke bawah, dia retest cuba turun balik tapi kembali cuba menguji. So kita kena mencari support dekat bawah ni. So dapat kawan dekat yang paling dekat, yang paling cantik dekat sini. So agak jauh lagi lah, maknanya mungkin untuk dia turun tu sangat tinggi, sangat jauh lagi. So maknanya kalau tengok secara besarnya, kita pun nampak jugalah trend dia pun semakin meningkat juga di sini. Strength untuk support resistance ni masih lagi, strength untuk NU ni masih lagi menaik. So maknanya kita masih berharap bahawa harga akan terus naik lah. Sini pun boleh tanda satu lagi resistance sebenarnya, resistance support yang agak kecil sebenarnya. So maknanya kita berharap kalau kita tengok dari segi trend line nya, dia mau kepada uptrend lah. So maknanya kalau dia mau kepada uptrend, mungkin dia akan turun sekali lagi dan cuba memecah kembali naik ke atas lah. Dan hopefully dia akan terus naik macam tu lah untuk terus ke atas. Cuma dia ke masa pendek mungkin dia mau ke arah sideways untuk NU ni. So overallnya trend masih lagi uptrend untuk NU juga. Untuk USD CAD ke sini kita lihat bahawa kita punya trend line pun dah pecah. Maknanya kalau kita tahulah, sebab ni adalah support yang 2 tahun lepas juga, mana support yang sangat kuat. Maknanya market tak boleh pecah ke bawah. So trend line kita menurun ni dah tak berapa nak tepat. So kita buangkan dulu kita punya trend line ni. Walaupun kalau kita tengok dia berjaya, macam kita punya support resistance kita masih valid lah. Kita nampak bahawa harga pecah ke atas, dia turun kembali dan dia retest untuk naik kembali lah. So di sini kita padam dulu make prediction pada minggu lepas. So kita buat kita punya zone resistance yang seterusnya, mana lebih kurang area ni kita ada satu lagi zone resistance. So sama macam sebelum-sebelum ini juga, maknanya sekiranya market tak boleh pecah mana-mana side, kita anggap bahawa market masih lagi sideways di dalam zone ni. Sekiranya dia pecah ke bawah, kita akan sell di tempat yang
tertentu, dan sekiranya harga pecah ke atas, kita akan buy lah. Ini adalah zone kita buy, ini adalah zone kita sell. So the moment dia masuk dalam zone, seterusnya kita akan fokuskan untuk buy dengan sell dalam zone tersebut lah. So di sini kita boleh tanda kita punya satu lagi support resistance kita, satu lagi resistance kita kat satu lagi dekat sini lah. So mana itu target kita seterusnya sekiranya dia pecah ke atas, mana pada 1.33772, dan kat bawah ni pula ada pada 1.30137. Itu adalah tempat yang kita tanda untuk buy, untuk zone resistance ataupun support yang seterusnya sekiranya zone sekarang dipecah. Untuk UCHF pula, so sini kita nampak bahawa market actually more kepada downtrend lagi, masih valid untuk downtrend lagi. So masih lagi berterusan di sini. So walau bagaimanapun kita masih menanti, mana kita masih menganggap bahawa movement market masih lagi sideways di dalam zone yang kita tetapkan ni lah. So masih continue lagi, tak ada apa sebarang perubahan untuk analisa barulah untuk zone ini. UJ pun sama jugalah, kita nampak bahawa di sini UJ masih lagi menghormati kita punya analisa dengan tepat ni, mana kita nampak bahawa market semakin lagi makin berkumpul. So kita masih continue lagi dengan trend yang sama, dengan analisa yang sama lah. So market makin mengecut sehingga ada dia memecah mana-mana satu pihak atas ataupun bawah. So kita masih kekalkan lagi lah dengan analisa kita sekarang. Cuma kita alihkan je lah ni ke hadapan, kita alihkan sikit ke hadapan sedikit. Yang ni analisa kita sebelum ni, untuk kita menghormati market. Sekarang kita nampak apa, pengejutan dia makin lama semakin mendapat penghujung. Sebenarnya bila masa market boleh memecah sama ada ke atas ataupun ke bawah. So kita hanya perlu tunggu sekarang market untuk breakout atas atau breakout ke bawah secara generalnya. Gold pula pun sama jugalah, market masih lagi dalam pengejutan. So sama kita tunggu sampai pemecahan ke atas ataupun ke bawah, masih lagi continue berterusan. So analisa kita untuk dua-dua zone ni masih lagi tidak berubah lah, yang mana market masih lagi menghormati kita punya zone support resistance kita, dan juga menghormati ataupun mengesahkan kita punya trend line ataupun pattern kita kat sini. Semua pada triangle lah, triangle punya pattern sama juga dengan UJ tadi. Triangle punya pattern menunjukkan bahawa market tengah berkumpul, dan kita katakan momentum ataupun kekuatan pembeli dan penjual tu sama kuatlah dalam pasaran. So kita perlu tunggu mana untuk keseimbangan ini pecah lah, sama ada buyer lagi kuat ataupun seller lagi kuat. Tu kita tunggu tengok dari segi teknikalnya nantilah, ataupun mungkin akan keluarnya news di FX Street apa semua yang akan menyebabkan keseimbangan ini akan pecah lah, dan momentum salah satu side akan bertambah lagi kuat. So itu sajalah teknikal analisa ini untuk minggu ni daripada saya, Taufik Ismail, market daripada GKFX Prime, your global trading partner.